Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di sesi pelajaran yang seterusnya dengan tajuk Awan dan Hujan. Pergerakan air dari permukaan bumi ke udara akan membentuk awan dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini berulang dan dikenali sebagai kitaran air semula jadi. Tahukah kamu bagaimana pembentukan awan dan hujan ini boleh terhasil melalui proses perubahan keadaan jirim air? Seperti yang telah kita belajar pada topik sebelum ini, jirim cecair boleh berubah kepada beberapa bentuk. Daripada cecair, apabila ia disejuk bekukan, maka ia boleh berubah kepada pepejal, iaitu ketulan ais batu. Daripada cecair juga, apabila ia dipanaskan secara berterusan, ia boleh berubah menjadi gas. Manakala, proses kondensasi pula ialah daripada gas atau wap air, apabila ia disejukkan, maka ia akan berubah menjadi cecair semula. Berdasarkan pengetahuan ini, maka kita boleh kaitkan dengan kejadian awan dan hujan. Bagaimana awan dan hujan boleh terjadi? Rajah menunjukkan bagaimana haba daripada matahari akan memanaskan air dan akan berlakunya proses penyejatan. Air yang tersejat akan naik ke atas lalu disejukkan, maka terbentuklah awan. Daripada rajah ini pula kita dapat perhatikan bahawa haba dari matahari akan memanaskan air tasik, lalu terjadinya proses penyejatan. Air yang bertukar menjadi wap atau gas tersejat lalu naik ke langit. Apabila wap air itu berada di tempat yang sejuk, maka ia akan terkondensasi lalu membentuk kumpulan titisan air yang dikenali sebagai awan. Apabila air yang terkumpul menjadi banyak, ia akan turun sebagai hujan. Kitaran air semula jadi ini akan berulang pada setiap waktu. Kitaran air semula jadi ini penting bagi memastikan kuantiti air sentiasa berkekalan di permukaan bumi melalui pembentukan awan dan hujan. Kitaran ini melibatkan proses penyejatan dan proses kondensasi. Proses ini sangat penting bagi memastikan kitaran air semula jadi terus berlaku. Cuba kamu perhatikan gambar di bawah dan bincangkan apakah kesan kitaran air semula jadi ini kepada hidupan? Ya, petani yang menanam padi di sawah memerlukan sumber air yang banyak bagi memastikan pokok padi hidup subur dan terus tumbuh. Hidupan seperti haiwan memerlukan sumber air tawar sebagai sumber minuman mereka. Ikan di lautan juga memerlukan air untuk ia terus hidup. Kepentingan kitaran air semula jadi dapat membekalkan sumber air kepada aktiviti pertanian, contohnya sawah padi, dapat membekalkan sumber air kepada hidupan seperti tumbuhan, haiwan dan manusia, dan kitaran air semula jadi juga berfungsi untuk mengawal suhu bumi agar sentiasa sesuai untuk didiami oleh semua hidupan. Mari kita imbas kembali tentang topik yang telah dipelajari.
Jirim wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Jirim boleh dikelaskan kepada pepejal, cecair dan gas berdasarkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat pepejal, cecair dan gas adalah seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. Air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dan gas. Air dalam keadaan pepejal dikenali sebagai ais. Air dalam keadaan cecair dikenali sebagai air, manakala air dalam keadaan gas dikenali sebagai wap air. Keadaan jirim air boleh berubah apabila ia menerima haba ataupun kehilangan haba, seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Pergerakan air dari permukaan bumi ke udara akan membentuk awan dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini berulang dan dikenali sebagai kitaran air semula jadi. Sekian sahaja dulu pelajaran kita hari ini. Berjumpa lagi di topik pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.